So hari ni tak mana pergi. Setahu saya pergi Pulau Pinang pergi mana. Sebab hari ni ada convention keadilan di KL. Jadi kalau kita tengok, inilah progresifnya. Jadi kalau kita tengok hampir pasti macam tu je. Saudara Salahuddin Ayub dulu, Allahyarham. Saya jumpa dia masa sebelum dia meninggal. Dia marathon. Dia jaga asalnya dia pengarah pilihan raya Amanah. Saya timbalan dia. Dan dia pengurusi jawatan kuasa calon. Saya pengurusi dia sepatutnya dia adalah pengurusi pembahagian kursi dalam negeri. Tapi dia beri kepada saya. Saya tahu beban dia. Kalau dua-dua calon pun dia nak jaga kursi pun dia nak jaga, dia pening. Jadi pembahagian kursi itu diserah pada saya. Jadi siapa yang tak dapat kursi itu jangan salahkan dia lah, salahkan saya. Jadi calon tu dia yang uruskan. Jadi dia round satu itu. Saya jumpa dia di Terengganu. Malam tu dia nak pergi Kelantan. Lepas Kelantan tu dia pergi Kedah. Lepas Kedah tu sepatutnya dia pergi Pulau Pinang. Tapi dia berakhir di Kedah saja. Jadi kalau kita tengok cara dia pusing tu, itulah kehidupan dia. Ini bukan kehidupan 2-3 bulan. Ini kehidupan dah lebih daripada 30 tahun. Dan inilah pemimpin-pemimpin yang progresif dalam parti kita. Jadi kalau kita susah nak menasirkan progresif dalam parti ni, tengok pimpinan-pimpinan itu. Jadi daripada situ, dan saya tak nafikan, macam tadi kalau kita tengok pemimpin-pemimpin kita di cawangan, bila pilihan raya macam apa, orang lama-lama kita ini, sebenarnya mereka ini progresif. Dan sebahagian daripada kita sudah letakkan diri kita memang progresif dalam parti itu sendiri. Sebab itu saya ucap tahniah kepada terutamanya mereka yang sudah lama memberikan sumbangan kepada politik. Kadang-kadang kalau kita lihat apa yang telah kita berikan dengan apa yang manfaat yang kita dapat, itu memang tak berbaloi. Tetapi kita tahu bahawa kita ada rasa tanggungjawab kita dan kita sedaya upaya kita cuba bangunkan parti kita ini. Dan dalam masa yang sama kita cuba mengambil segala manfaat daripada apa yang telah kita perjuangkan. Saya tak nafikan bahawa komunikasi itu harus kita pertingkatkan dan kita mencarilah peluang-peluang yang ada untuk kita bangunkan saudara-saudara kita atau rakan-rakan kita dalam parti ini. Itu sebab saya selalu mengingatkan, sebenarnya bila kita menyertai parti politik, kita akan dapat dua manfaat. Pertama adalah manfaat dalam kerajaan itu. Yang kedua adalah manfaat kita sebagai orang parti. Sebab itu kadang-kadang kalau kita pimpinan di peringkat kawasan, kita harus juga melihat bagaimana kita boleh mempedulikan ahli-ahli kita sebenarnya. Itu sebab saya fikir macam contohnya, kalau kawasan-kawasan itu boleh mendekatkan kepimpinan-kepimpinan itu dengan ahli-ahli kita, termasuk di kalangan masyarakat orang asli. Kalau saya tahu ada ahli amanah ada di kalangan orang asli tadi tak adalah saya berhenti beli kayu tembusu tadi dengan orang asli tu. Cari ni kat sini kan. Buatlah saya berhenti tadi. Beli kayu tembusu. Tidak, kita boleh beli dekat ahli kita saja. Jadi kita tak tahu. Jadi sebenarnya kalau kita, sebab saya rajin memasak, saya rajin masak. Jadi memang hampir setiap hari saya masak. Kalau saya di parlimen tu, ni saya bocor. Kalau saya di parlimen itu, tengah hari itu saya balik, waktu berehat tu saya akan masak di rumah saya. So saya bawa lah siapa yang nak makan, kadang kawan makan, kadang anak memang ada kat rumah tu lah. Jadi saya memang rajin masak. Jadi isteri saya kalau saya ada di rumah, saya takkan, isteri mana boleh bagi dia masak? Rosak tangan dia. Seronok orang perempuan dengar. Mana boleh? Kan siang ikan luka lah tangan dia. Mana boleh? Jadi saya memang rajin masak tu sebab saya suka beli alas kayu tu lah. Nak siang ikan lah, nak buat kuih lah, ada lah. Jadi saya tengok masyarakat orang asli ada kreativiti dia di situ. Dia sebenarnya satu hasil yang baik. Dan saya tahulah Pahang ni kayu cuma kan? dia potong kayu tembusu ke apa kan. Jadi seronok lah kita tengok dia ada hasil yang baik. Dan saya tahu bahawa dia kalau masyarakat di kalangan orang asli pun dia buat bukan dia nak jadi milioner. Itu ada sebahagian daripada kawasan Riau dan menjadi keperluan. Dan itu adalah hasil yang cukup baik saya fikir. Dan saya rasa kalau dia ada sumber-sumber tu, contoh macam dalam konvensyen amanah dan sebagainya, sebenarnya boleh bawa hasil-hasil mereka itu ke dalam konvensyen amanah. Saya fikir ini mungkin Rompin boleh fikirkan. Kalau ada hasil daripada masyarakat orang asli ini, dan saya fikir kita di peringkat kementerian itu boleh membantu. So dalam konvensyen amanah itu mungkin boleh bawa hasil-hasil dia, tunjukkan kepada, yalah kalau susah sangat itu mungkin tunjukkan kepada rakan-rakan amanah dan minta sedikit ruang daripada mereka, khusus daripada masyarakat orang asli ini. Dia kalau tidak kan semua orang nak berniaga dekat komisi amanah. Tetapi saya fikir
Itu mungkin boleh saya cadangkan kepada ketua kawasan. Kalau ketua kawasan tak berubah lah. Saya tak berani nak janji. Kan kata saya dah kempen untuk dia, jawatan kuasa pemilih kata, oh mana boleh, tuan-tuan nak pilih itu hal tuan-tuan kan. Ada orang mesyuarat kawasan, kadang-kadang mula pukul 9, pukul 1 tak habis. Saya tak tahulah rompen, dia suruh saya tunggu sampai habis. Kata kan kalau 8 malam tak habis macam mana nak buat, tunggu kata kan. Jadi ini antara yang saya sebut dan itu saya rasa mungkin boleh dilakukan. Kerana saya fikir membawa peranan masyarakat orang asli dalam Parti Amanah Negara dan ditunjukkan sokongan masyarakat orang asli kepada kita adalah satu yang baik. Dan mungkin rompen boleh uruskan. Dan macam saya sebut, kita sedia untuk membantu itu untuk melihatkan inklusifnya kita daripada Parti Amanah Negara. Dan yang terakhir yang saya pun tak perlu mengambil masa panjang sebab saya pun daripada kemaman semalam, saya beritahu sebenarnya politik ini berubah dari masa ke semasa. Kadang-kadang kalau kita duduk dalam politik ini, kita merasakan alamak rompen ni apalah peluang kita pada masa akan datang. Tapi sebenarnya dia banyak bergantung kepada kepimpinan juga. Bagaimana kita memimpin, bagaimana kita merancang, kerana dinamika politik ini berubah-ubah daripada keadaan. Saudara Salihuddin Ayub, dikala dia pergi ke Pulai, dikala itu majoriti kekalahan di Pulai itu lebih daripada 23,000. Kalah 23,000. Dia balik daripada Kelantan pergi ke Johor. Orang Johor kata ni nak bunuh diri, kata apalah, dia balik 23,000. Balik-balik dia lawan, kalah juga. Tapi menurun. Daripada 23,000 tu, kalau tak silap saya, pergi 8,000 macam tu. Lepas tu kali ketiga baru dia menang balik. Macam kalau parlimen saya dulu Alor Gajah ni, Alor Gajah ni kalau lawan dulu-dulu, majoriti mestilah 17,000 sampai 20,000 kan? Nak dapat bawah 10,000 tak ada. Tapi akhirnya bila kita politik itu berubah, so kalau kita lihat kita boleh menang. Menang pun tipis je, 800 lebih je. Itu pun tak tahu, itu pun adalah sikit-sikit UMNO yang tak puas hati dengan UMNO tu, dia sokong saya. Itu saya. Jadi kalau nak ikut bukanlah satu benda yang mudah. Dan kalau kita tengok ada kawasan-kawasan yang kita rasa menang besar, utamanya macam kita lihat gelombang. Gelombang ni pernah datang daripada Johor, dan gelombang ni pernah datang daripada yang terbaru ni daripada utara, dan ada gelombang-gelombang daripada pantai timur kan. Cuma gelombang kat tengah ni tsunami dia belum lagi ada kan. Tapi saya fikir dengan kerjasama kerajaan perpaduan pada masa akan datang, saya fikir Amanah Pahang akan dapat gelombang perpaduan ini menjelang pilihan raya akan datang. Sebab apa? Sebab dia adalah antara kerajaan yang saya fikir Amanah Pahang buat masa ini di kalangan amanah itu sendiri pun, kalau dibandingkan negeri-negeri yang menerima gelombang ini, Amanah Pahang saja yang dapat memerintah negeri bersama dengan kerajaan Barisan Nasional. Tapi kalau kita tengok di Perlis, di Kedah, di Kelantan, di Terengganu, semua tak dapat memerintah. Cuma di Kelantan saja kita ada seorang wakil. Lain itu langsung kita tidak ada seorang wakil. Jadi kalau kita boleh gunakan dinamika politik ini, dan tak nafikan bahawa kita sebenarnya juga kita sedang melihat juga kawasan-kawasan pilihan raya. Kalau kita tahu sepatutnya parlimen akan ada perubahan sempadan pilihan raya. Jadi itu adalah penyelesaian kepada solusi kita dalam kerajaan perpaduan juga. Kerana kita tahu kerajaan perpaduan semua orang nak kursi. Betul, kursi mana takkan berlawan itu. Jadi penyelesaiannya selalunya dalam politik negara kita, nak selesaikan isu kursi ini adalah buat sempadan pilihan raya. Jadi akan ada kursi-kursi baru, dan itu peluang bagi kita. Dan yang pasti kalau kita duduk dalam kerajaan perpaduan, kita tak akan tertinggal. Termasuk sama ada di peringkat negeri maupun di peringkat parlimen itu. Sebab itu kita harus, dan yang penting adalah harus perkukuhkan. Saya terlibat dalam banyak perundingan kursi. Di peringkat negeri yang baru ni dengan Barisan Nasional, di peringkat, saya fikir dengan Barisan Nasional ini lebih, orang kata lebih praktikal berbanding dengan Bersatu. Masa saya dengan Bersatu tu dulu, ya Allah, saya pun tak pernah jumpa berbincang dengan wawancara macam tu. Teruk. Tapi dengan Barisan Nasional ni, saya fikir mungkin kerana Barisan Nasional ni parti dah lama dan dia ada disiplin sedikit. Dan kita tahu bahawa oleh kerana dia parti dah lama, bukan semestinya dia parti lama dia itu, tapi dia ada disiplin sikit. Jadi kita mudah berbincang. Jadi setiap kali kita berbincang, kita akan ada satu keputusan. Dan kita pegang keputusan. Saya pernah berbincang dengan pemimpin Bersatu. Hari ini kita bincang. Kita ada keputusan. Besok pagi kita bincang balik. Dia dah tak pakai keputusan semalam. Tu dia kata bincang semalam, hari ni lain. Bayangkan ada orang macam tu. Tak mati kita. Macam mana? Lepas tu akhirnya kita bincang. Saya rasa dah 20 kali lebih saya bincang.
Last dia kata, oh, saya sebenarnya tak percaya pada semua orang. Saya hanya percaya mak bapak saya je. Lah, orang macam ni pun ada dalam perbincangan. Macam mana kita nak pakai? Dia tak percaya pada semua orang, yang dia boleh percaya mak bapak dia je. Macam mana macam tu? Kau bincanglah dengan mak bapak kau. Bincang begitu. Jadi kalau bayangkan bukan mudah. Ini pengalaman saya bincang. Tapi saya tak ada jenis bertumbuk kalau tidak. Kalau dibincang dengan Muhammad Ali dah bertumbuk itu. Jadi saya fikir memang kita harus ada banyak diplomasi juga dalam kerja perpaduan ini. Dan saya fikir kita ada masa depan yang baik. Bukan mudah 8 tahun Presiden, pimpinan-pimpinan Amanah Nasional nak meletakkan kita sebagai kerajaan. Kadang-kadang nak menang kursi 40 kursi pun jumlah dah cukup jumlah. Tak ada banyak kerajaan juga. Politik bukan mudah, dia adalah kepercayaan. Saya tak nafikan dalam parti Amanah pernah dalam masa-masa yang tertentu pimpinan-pimpinan Amanah ini ditawarkan dengan jumlah wang cukup banyak. Pernah satu masa ahli parlimen kita ditawarkan sampai 30 juta untuk berikan sokongan. Itu buka mulut, belum conclude lagi. Jadi mereka sudah orang kata sudah diuji dengan ujian yang cukup besar. Dan mereka berjaya dengan ujian itu. Jadi ini bukan satu benda yang mudah bagi kita. Dan walaupun kita lihat dalam Amanah ni mungkin kita ada seorang saja yang tewas di kalangan pimpinan. Dan yang tewas tu pun kita kecewa sebab orang muda. Orang muda alamak, orang muda ni pun hati-hati juga ni kan. Kadang-kadang kita nak orang muda dia tewas dulu kan. Yang tewas tu pula ketua pemuda kita. Jadi memang ada cabarannya, saya tak nafikan. Tetapi sebenarnya sama ada muda atau tua, sebenarnya kita sendiri dalam parti ini kita bina tanggungjawab kita. Dan sebenarnya kita ada peluang yang baik. Dalam tempoh 8 tahun ini, macam saya sebut tadi, ada sebahagiannya kita kekal 8 tahun itu jadi kerajaan, ada yang 5 tahun jadi kerajaan. Dan paling tidak pun semua orang akan ada tempoh 3 tahun menjadi kerajaan, sama ada di peringkat negeri ataupun di peringkat persekutuan. Dan hari ini kalau kita boleh kekalkan kerajaan ini untuk tempoh 5 tahun, so kita mungkin, saya fikir dalam tahun kedua, tahun ketiga, kita sudah boleh merancang apa peranan yang kita boleh hubungkan antara kawasan dengan program-program di peringkat kerajaan itu sendiri. Dan saya fikir mungkin kita sudah ada masa sedikit kerana 1 tahun ini memang kita bergelumang dengan cabaran untuk mempertahankan kerajaan ini. Itu bukanlah suatu benda yang mudah kerana kita dah ada pengalaman 22 bulan itu dan kita tak mau leka juga dengan itu. Jadi dalam masa yang sama saya fikir dengan pemilihan ini Amanah harus berkukuhkan amanah peringkat kawasan, satu padukan ahli-ahli kita. Dan kita tahu ini musim pemilihan, kita tahu ada banyak peraturan-peraturan itu yang harus kita ambil kira. Saya ucap terima kasih kepada pimpinan di kawasan Rompen ini, utamanya kepada saudara Fazli Ramli. Kita tahu dia banyak sebagai seorang lawyer, mungkin dia boleh membantu tuan-tuan dalam memimpin amanah kawasan. Dan dalam masa yang sama saya fikir kita rancanglah untuk masa depan parti Amanah ini, perkukuhkan macam saya sebutkan tadi. Dalam kita melakukan perundingan itu sebenarnya kekuatan ahli-ahli kita di akar umbi dan di peringkat kawasan, kesepaduan kita itu akan menentukan hala tuju parti kita, sama ada di peringkat parlimen, di peringkat DUN maupun di peringkat negara itu sendiri. Saya ucap terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Saya ucap tahniah kepada Amanah Rompen. Tapi saya dengar tadi cerita cepedak lah, cerita tu saya tak percaya selagi saya tak nampak depan mata. Jadi saya ucap terima kasih, tahniah kepada Amanah Rompen di atas kejayaan mengadakan mesyuarat pada kali ini. Dan saya doakan semoga Rompen terus berjaya. Seperti mana yang saya cadangkan tadi, kalau ada ruang saya sedia memberikan kerjasama supaya rakan-rakan kita ini juga dapat kita bawa ke mesyuarat convention tahunan kita di kalangan masyarakat orang asli. Terima kasih. Saya resmikan mesyuarat tahunan bagi amanah kawasan Rompen ini dengan saya ucapkan siru ala barakatillah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah.